Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan individu MPU3 dari Cadillac Chung. Pendahuluan, saya telah menyenaraikan dua akta dari isu kesihatan dan isu alam sekitar, iaitu Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 dan Undang-Undang Kualiti Alam Sekeliling menerusi Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Akta 127. Dari isu kesihatan, saya mendapati dari Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit ini, peraturan-peraturan ini boleh dinamakan peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit. Dan untuk menghuraikan apa maksudnya ialah kawasan tempat jangkitan seperti mana-mana kawasan yang diisytiharkan sebagai kawasan tempat jangkitan di bawah Perintah Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pengisytiharan Kawasan Tempatan Jangkitan 2020. Objektif Akta. Mana-mana premis yang tidak menyediakan perkhidmatan boleh dibuka dengan syarat bahawa pemilik atau penghuni premis mendapatkan kebenaran bertulis KP terlebih dahulu dan boleh dikenakan syarat yang difikirkan patut. Mana-mana premis yang terlibat dalam rantai pembekalan makanan atau dalam penjualan makanan dan minuman secara pandu lalu, bawa pulang dan penghantaran boleh dibuka tertakluk kepada apa-apa syarat yang boleh dikenakan oleh KP yang difikirkan patut. Seperti yang berikut untuk huraikan, kawalan pergerakan dan perhimpunan ialah salah satu dalam akta inilah. Yang pertama ialah tiada seorang pun boleh bergerak dari satu tempat ke suatu tempat yang lain di dalam mana-mana kawasan tempatan jangkitan kecuali bagi maksud yang berikut. Untuk melaksanakan apa-apa tugas rasmi untuk bergerak ke atau dari mana-mana premis yang disebut dalam Peraturan 5, untuk membeli, membekalkan atau menghantar makanan atau keperluan harian, untuk mendapatkan perkhidmatan jagaan kesihatan atau perubatan dan apa-apa maksud khas lain sebagaimana yang dibenarkan oleh Ketua Pengarah. Isu-isu kesihatan yang dihadapi termasuk isu pengurusan bencana COVID-19 oleh pihak kerajaan, isu taraf hidup dan ekonomi di negara Malaysia. Seperti contoh isu kesihatan yang kita hadapi ialah pandemik COVID-19 yang lalu yang menjadi wabak di Malaysia dan dunia telah mencatat lebih dari 42 juta kes di seluruh dunia dan angka kematian sehingga kini melebihi 1 juta orang. Di Malaysia, wabak COVID-19 telah memberi kesan yang sangat besar kepada sistem politik, ekonomi, sosial, kesihatan dan pendidikan negara. Seperti melibatkan aspek kesihatan mental, ekoran dari wabak yang berlaku, Kerajaan Malaysia telah mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP kepada rakyat bermula 18 Mac 2020. Dan tujuan Akta Pencegahan Berpenyakit ini ialah akta-akta tersebut dapat digunakan dalam Malaysia perlu digunakan dalam Malaysia semasa pandemik COVID melanda seluruh dunia. Tujuannya ialah dapat mengawal pergerakan masyarakat agar tidak membawa jangkitan secara berleluasa, mengurangkan risiko jangkitan, mengelakkan ekonomi negara menurun secara mendadak dan dapat mengurangkan beban pekerja-pekerja yang berkhidmat untuk negara semasa COVID-19 melanda sebagai frontliners. Yang kedua akta yang saya dapati dalam melalui isu alam sekitar ialah Undang-Undang Kualiti Alam Sekeliling menerusi Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Akta 127, termasuklah faktor-faktor fizikal, udara, tanah, air, cuaca iklim, biologi, tumbuh-tumbuhan dan haiwan, dan estetika faktor-faktor fizikal bagi kawasan di sekeliling manusia, termasuk tanah, air, udara, iklim, bunyi, bau, faktor-faktor
biologi bagi binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan, dan faktor sosial estetika. Isu alam sekitar salah satu isu alam sekitar ialah penggunaan tanah. Ruang semula jadi menyediakan habitat untuk kehidupan liar, ruang untuk hutan menghasilkan oksigen dan tanah basah, dan lembap untuk membersihkan air tawar kita. Tetapi zaman sekarang, ruang semula jadi juga menjadi sumber yang terhad. Jika tidak dikawal, maka akan mengakibatkan penambahan pinggiran bandar yang menyokong perumahan berkepadatan rendah, serta perubahan dalam penggunaan tanah ini memecah lanskap dan menghancurkan hidupan liar, menempatkan harta benda yang berharga itu ke daerah yang rawan kebakaran hutan dan meningkatkan anggaran karbon atmosfera. Keberkesanan undang-undang kesemua undang-undang bertulis perlu disokong. Yang kita dapati dalam isu alam sekitar tadi ialah perlu disokong oleh agensi penguatkuasaan yang kuat, disokong oleh agensi teknikal yang kuat, tenaga kerja yang mencukupi dan berkelayakan, sumber kewangan yang mapan, kepedulian politik di setiap peringkat, dasar alam sekitar negara seiring dengan strategi dan pertumbuhan negara dalam memelihara kualiti persekitaran. Kesimpulannya, sumber perundangan yang terlibat di dalam isu alam sekitar, manusia dan kesihatan iaitu Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342. Akta-akta ini untuk menangani isu alam sekitar selain memiliki satu bentuk peruntukan undang-undang, proses penguatkuasaan juga memainkan peranan yang cukup penting. Tanpa adanya proses penguatkuasaan yang mantap, sebarang jenis peruntukan undang-undang yang telah disediakan akan menjadi sia-sia belaka. Sekian, terima kasih.